Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Yang mana yang baru saja join live pada malam ini, insya-Allah malam ni kita akan live bersama dengan ayahanda saya, Datuk Mursyid Diraja, Datuk Syekh Badruddin. Jadi tuan-tuan yang mana yang baru masuk, tuan-tuan diminta untuk tekan button share bersama pada malam ini, insya-Allah. Kita akan mengisi masa terluang kita duduk di rumah, tuan-tuan, nak pergi mana pun tak boleh, dan kita dalam perintah berkurung. Sama-sama kita patuhi arahan daripada pihak berkuasa untuk kita sama-sama membantu usaha pihak kerajaan untuk meredakan wabak coronavirus ataupun COVID-19 ni. Jadi sambil-sambil kita duduk malam ni, tuan-tuan, faham, 13 hari lagi, tuan-tuan, kita ada masa untuk berkurung ni. Tuan-tuan kata tuan-tuan jadi bodoh, saya pun jadi bodoh duduk di rumah, tak tahu nak pergi mana, tuan-tuan ni. Tidak setiap hari kita kata kita bermusafir, dakwah, kata tiba-tiba tak boleh pergi mana, lebih kurang 2 minggu. Nak pergi mana pun tak tahu, tuan-tuan ni. Semua kedai tutup. Kalau boleh bercuti, tak apa juga ni, nak bercuti pun tak boleh. Hanya perintah, kita ni duduk sekitar rumah kita, ya, tak tahu nak pergi ke mana. Walaupun dalam keadaan begitu, tuan-tuan, saya minta untuk kita rasa kita tidak mau kita punya wabak ini ataupun virus ini merebak dengan lebih besar. Kalau boleh kita nak 2 minggu ni saja, tuan-tuan. Selepas ni kita nak jalan aktiviti seperti biasa balik. Tuan-tuan yang penjaja ataupun peniaga-peniaga kecil yang terpaksa tutup gerai, lepas ni tuan-tuan nak mula macam biasa balik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak jalani hidup macam biasa balik, tolong ikuti arahan pihak berkuasa. Nah, untuk kita duduk dalam rumah, tak payah pergi mana. Macam tadi yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri kita kata, stay at home. Duduk di rumah kita, tak payah pergi mana. Kita bantu usaha kerajaan untuk menyelesaikan wabak ini dengan sebaik mungkin. Lepas ni kita, tuan-tuan, kita nak Ramadan pula, ada yang ambil tapak lot Ramadan untuk meniaga apa semua. Kalau kita tak bantu sekarang, ke depan ini terpaksa lagi kerajaan menambahkan masa dan hari lagi untuk mengambil tindakan ni. Bagaimana kehidupan kita dalam bulan Ramadan nanti, tuan-tuan? Kita nak pergi tarawih, nak duduk dalam masjid, kita nak ihya, nak hidupkan malam-malam Ramadan, nak ihyakan Ramadan. Lepas tu kita nak raya pula, nak balik kampung. Kalau tuan-tuan tak tolong hari ni, ke depan nanti lagi pada masalah, insya-Allah. Jadi untuk malam ni, tuan-tuan, saya tidak berkeseorangan. Untuk malam ni ada kesempatan masa yang Allah Ta'ala berikan. Kita akan bersama dengan ayahanda saya, Datuk Syekh Badruddin, untuk berkongsi sedikit malam ini. Nak berkongsi sedikit tips-tips ataupun amalan-amalan dan juga nasihat-nasihat sepanjang kita duduk di rumah ini, kita tak pergi ke mana. Apa amalan-amalan yang kita nak buat, doa-doa yang kita nak baca, dan nasihat daripada hadis Nabi Al-Quran yang mungkin dapat disampaikan kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih, kita dah sampai ke 1.4 ribu orang, yang 1.5 ribu dah. 1,500 orang lebih dah yang mengikuti live kita secara langsung. Terima kasih, teruskan menekan button share, dan saya menjemput yang bagi ayahanda saya, Datuk Syekh Badruddin, untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Diteruskan dan tekan button share 1.6k. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan ada soalan, tinggalkan dekat ruangan komen dan saya akan bacakan, insya-Allah. Silakan. Yang mana duduk, boleh ajukan soalan tak, Ustaz? Boleh, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan boleh ajukan soalan dan saya akan cuba baca dan yang anda cuba akan jawab, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk kesempatan bersama ni, saya menjemput bagi anda untuk menyampaikan sedikit nasihat dan panduan serta amalan-amalan yang mungkin dapat dikongsikan bersama dengan kita. Silakan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, penuntun yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang kita maklum bahawa dalam sedikit hari ini kita diminta supaya tinggal di rumah masing-masing. Janganlah banyak kita keluar, dengan harapan wabak COVID-19 ini tidak akan, orang kata, berkembang dan merebak. Maka kita akurlah dengan arahan pihak kerajaan demi untuk kestabilan kita dan demi untuk menjaga kesihatan kita. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan dengan ada usaha-usaha yang positif ini, wabak ini dapat kita tangani dengan baik. Cuma di kesempatan ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian mengenai beberapa doa-doa yang dapat kita baca, yang dapat kita pohon ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam, bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita ini, dalam wujud ini, adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan itu dan ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam tidak boleh mengasingkan diri daripada berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha dan berikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita sebagai makhluknya, sebagai sebab dan musabab untuk kita tangani penyakit ini, dengan usaha-usaha yang kita buat. Antaranya kita akan berada di tempat dan rumah masing-masing. Tapi di samping itu, saya ingatkan bahawa kita juga seharusnya berdoa banyak-banyak kepada Allah. Seharusnya meminta Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada penyakit ini, daripada wabak ini. Dan permohonan kita itu kita panjatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan bacalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab-kitab mereka, sebagai amalan yang boleh kita buat di waktu siang dan di waktu malam. InsyaAllah, segala apa yang kita bimbang, segala apa yang kita takut mengenai diri kita, mengenai keluarga kita, mengenai masyarakat kita dan negara kita, insya-Allah dengan keikhlasan doa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah daripada kemudaratan penyakit yang sangat berbahaya ini. Dalam suatu hadis riwayat Sayyidina Uthman bin Affan, dan tuan-tuan pun kenal siapa dia Uthman bin Affan ini, iaitu khalifah yang ketiga
yang telah pun menjadi khalifah Islam selepas Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Uthman menjadi khalifah dan masa pemerintahannya lebih kurang 12 tahun. Dan Allah melanjutkan usianya. Dia meninggal dunia dalam usia lebih kurang 80 tahun. Sedangkan khalifah-khalifah lain yang keempat Rashidin yang lain, Sayyidina Uthman sahaja yang mati dalam usia 80 tahun. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, dia meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Sama dengan usia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar yang menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 3 bulan sahaja lebih kurang. Sedangkan Sayyidina Umar lebih kurang 10 tahun. Dia juga meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Sama dengan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjadi khalifah lebih kurang 4 tahun lebih. Dia juga meninggal dunia ke dalam usia 63 tahun. Manakala Sayyidina Uthman bin Affan, perawi hadis yang saya akan baca ini, dia telah meninggal dunia dalam usianya 80 tahun. Kata Sayyidina Uthman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Wa man qala hina yusbihu salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya, barang sesiapa yang membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, yang berarti dengan nama Allah yang tidak akan dapat memberi mudarat, dengan menyebut nama Allah ini oleh sesuatu dari di langit dan di bumi. Apa juga yang ada di langit, apa juga yang ada di bumi, sama ada penyakit, wabak, dan apa juga kejahatan-kejahatan manusia, jin dan sebagainya, tidak akan dapat memberi mudarat kepada kita apabila kita menyebut nama Allah. Selalu kita menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak akan dapat memberi mudarat dengan kita menyebut nama Allah oleh sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah, dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengetahui. Ini doa yang Nabi ajar kita. Dan Nabi bersabda, dia baca ini salasa marratin, 3 kali di waktu pagi. Dan dia baca pula 3 kali di waktu petang. Lam tusibhu faj'atu bala'in. Dia tidak akan ditimpa oleh bala, penyakit, wabak yang mendadak. Tak akan kena. Penyakit ataupun wabak ataupun bala yang mendadak dia tidak akan kena. Hatta yusbiha. Sehinggalah dia berada di waktu pagi. Dia baca di waktu petang. Seperti contohnya dia baca selepas maghrib atau dia baca selepas isyak, 3 kali baca, dia tidak akan ditimpa oleh bala yang mendadak sehinggalah dia berada di waktu pagi subuh.
dia baca pula subuh 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh bala yang mendadak, penyakit yang mendadak, wabak yang mendadak, sehingga dia berada di waktu petang. Jadi pagi 3 kali baca, selamat sampai petang insya-Allah. Dan petang baca 3 kali insya-Allah, selamat sampai waktu pagi. Jadi beginilah Sayyidina Osman meriwayatkan dia dengar betul-betul Nabi sebut lagu ni, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, Tuhan yang tidak akan dapat memberi mudarat dengan sebab kita menyebut namanya oleh sesuatu, sama ada penyakit, wabak dan juga yang lain, sama ada di langit maupun di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan dengan hati kita, Allah memang mendengarnya. Apa yang kita pohonkan dengan mulut kita, dengan lidah kita, Allah memang mendengarnya. Dan Allah amat mengetahui keikhlasan kita berdoa kepada Dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mencadangkan, dan saya sendiri duk baca dah doa ni tuan-tuan. Lepas Aisyah tadi pun kita baca, lepas subuh pagi esok pun kita baca. Paling kurangnya kita baca 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita bimbang, apa yang kita duk berasa cemas sekarang ini, pihak kerajaan pun cemas, pihak doktor pun cemas. Cemas ini bukan kita di Malaysia saja, malah ia menjadi suatu perkara yang mencemaskan seluruh penduduk dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam, tempat bergantung kita, tempat mengharap kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha yang kita buat dengan ilmu pengetahuan yang ada pada kita, dengan pantang larang yang ada pada kita, kita juga mesti memanjatkan doa kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang berarti Bismillahilladzi, dengan nama Allah Tuhan, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak dapat memberi mudarat dengan kita menyebut namanya oleh sesuatu, penyakit ke apakah, wabak ke, tidak dapat memberi mudarat kepada kita. Sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dialah Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi tuan-tuan, saya mengambil kesempatan ini nak mengajak adik kakak sekalian, marilah sama-sama kita jangan lupa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah sebut dalam Quran, kamu mintalah ke aku akan tunai permintaan kamu. Kita mengharapkan bahawa rakyat jelata, sebagai kita rakyat biasa, kita doakan kepada Allah dengan doa ini. Pihak kerajaan dan pihak-pihak yang berwajib, yang memerintah, daripada setinggi-tingginya sampai ke bawah-bawahnya, Exco kah kita, pada Perdana Menteri kah kita, Menteri Kabinet kah kita, siapakah kita, sebagai orang Islam, kita panjatlah doa ini kepada Allah di waktu petang 3 kali, iaitu ketika lepas salat Aisyah ataupun salat Maghrib, dan di waktu pagi 3 kali selepas salat subuh. Insya-Allah Allah akan menghindarkan dan Allah akan menyelamatkan kita, masyarakat kita, negara kita, dan juga rakyat di negara kita ini daripada malapetaka, khususnya wabak yang sedang melanda kita. Jadi itulah sedikit yang dapat saya berkongsi bersama dengan tuan-tuan.
walaupun kita tidak dapat pergi keluar sana-sana, saya pun malam ni batal ceramah saya, mengajak saya di masjid, tapi saya ambil kesempatan di live ini untuk saya berikan sedikit pesanan Nabi kepada kita, dan tidak ada pesanan yang lebih berkesan, tidak ada pesanan yang lebih baik melainkan pesanan dari Allah melalui Al-Quran dan pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya berkongsi dengan tuan-tuan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. InsyaAllah kita tak habis lagi kita punya live ni. Ada orang tanya kepada dalam Facebook ni, bolehkah dibaca setiap kali lepas sembahyang? Setiap kali lepas sembahyang waktu ni, lima waktu saya semalam, dibaca setiap kali itu 3 kali. Silakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, doa ni lagi banyak lagi baguslah. Tetapi yang Nabi sebut ni paling kurangnya 3 kali petang, 3 kali pagi. Itu paling kurangnya. Tapi kalau kita nak baca 10 kali setiap kali semayang, Allahu Akbar. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dia masukkan doa ini satu daripada 10 zikir, 10 doa yang diminta kita baca pada setiap pagi. 10. Ini yang ke-10-nya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ini yang ke-10-nya. Imam Ghazali kata, kalau boleh kamu bacalah satu-satunya 100 kali. Kalau boleh 100 kali. Tapi saya duk rasa lagu tak boleh. Kalau tak boleh 100, kata Imam Ghazali, bacalah 70 kali. Kalau tidak boleh 70 kali, bacalah 10 kali. Itu yang Imam Ghazali sebut di dalam kitabnya. Antaranya zikir inilah, semua ada 10 zikir. Yang kalau kita baca 10 kali, 10 zikir yang dimuatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya itu, mengambil masa, saya duk baca pagi-pagi 10 kali lepas subuh, dia ambil masa lebih kurang 13 minit setengah sahaja. Tapi kalau baca 100 kali, saya mungkin mesti 1 jam lah kot. Nah, kita mana masa lagi nak pergi makan roti canai lagi, no? Tak dan banyak-banyak. Jadi, kalau nak tuan-tuan nak baca 3 kali lepas sembahyang, 3 kali lepas sembahyang, dalam doa kita lepas sembahyang, cukup cantik. Dan saya duk bawa lah sekarang ni, duk semayang lagu tu lah. Kalau ada seorang dua duk ikut ke belakang, kita doa, baca lepas zuhur 3 kali, lepas asar 3 kali, lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Nah, boleh. Bukan kata tak boleh. Lebih lagi pun boleh. Kan? Wallahu'alam. Okey, baik. Alhamdulillah kita capai kita punya viewers kita setakat lah ni 3.3K. Alhamdulillah. Ada sikit lagi soalan yang ni. Assalamualaikum Datuk, boleh tak kita baca doa ini ketika dalam sembahyang selepas Al-Fatihah? Daripada Mak Ien Wafdi, dia tanya, boleh tak kita baca doa ni ketika dalam sembahyang selepas baca surah Al-Fatihah? Waladhdallin amin, baca doa ni boleh ataupun tidak? Doa ni boleh kita baca dalam sembahyang, tetapi saya rasa eloklah kita baca di dalam tahiyat akhir kita. Nah, eloklah kita baca dalam tahiyat akhir kita. Sebab suatu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pernah Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi doa yang boleh dia baca di dalam salat dia. Maka Nabi pun ajak Sayyidina Abu Bakar doa dalam salat. Nabi suruh baca di dalam tahiyat akhir. Dalam lepas Fatihah tu dah kita nak baca surah, tak apa, bagi ruang itu kepada surah-surah Al-Quran. Jadi doa ni boleh kita baca di dalam tahiyat akhir kita. Ataupun dalam sujud kita pun boleh. Nah, tapi dalam qiyam kita bagi ruang lah. Dalam sujud
kita boleh baca doa, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi. Boleh kita baca doa. Tapi doa ni yang boleh juga kita baca sebelum kita bagi salam. Pernah Sayyidina Abu Bakar minta kat Nabi doa yang boleh dia baca dalam semayang. Nabi bagi kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi ajak dia, iaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Ini sabit dalam hadis yang sahih. Jadi saya mencadangkan kalau nak baca dalam semayang pun boleh, tapi dalam tahiyat akhir kita sebelum beri salam. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan, kita tengok wabak ini, musibah ini kita tengok daripada satu sudut yang positif. Di samping pihak kerajaan berusaha dengan pihak Kementerian Kesihatan menyucikan dan merawat mereka-mereka yang terkena virus ini, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan minta kita duduk di rumah. Mungkin ini salah satu jalan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ruang dan masa kepada kita ini untuk memohon kepada Allah. Usaha secara perubatan kita buat, usaha secara doa ni kita buat, tuan-tuan. Mudah-mudahan wabak ini datang daripada Allah dan Allah sahajalah yang berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Munajat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang berlaku ini, jangan pernah putus. Jangan putus daripada mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada orang tanya, Ustaz malam ni tak kona sikit ke lurih je, tak ada kona kita rehat sat politik, tuan-tuan. Okey, ada satu daripada Abu Zinir Zikra. Assalamualaikum Ustaz, mohon Datuk Tuan Guru bagi tips untuk tenangkan diri dan orang sekeliling kita ni. Untuk tenang daripada duduk jadi gabra, duduk jadi kelang kabut, duduk jadi gelabah dengan wabak yang kita duduk baca berita ni macam-macam. Ada tak amalan untuk kita menenangkan diri yang diajarkan oleh ulama? Silakan. Amalan ni memang banyak. Antaranya ayat-ayat Quran yang kita boleh baca. Tapi ada satu salawat yang saya pernah ajar tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu salawat yang diijazahkan kepada kita oleh Al-Imam Al-Akbar Syekh Abdul Halim Mahmud. Salawat untuk melepaskan kita daripada segala kesusahan, segala kerumitan hidup, segala apa yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Sebab salawat kepada Nabi ini juga ada fadilatnya. Maka ada juga salawat yang boleh menenangkan kita. Guru saya menceritakan bahawa sekat dia duk beramal dengan salawat ni, dah alhamdulillah, dia kata jiwanya tenang, jiwanya tidak berasa gundah. Tuan-tuan, tenang. Tak ada duit pun tenang, ada duit lagi tenang, tuan-tuan. Nah, itu salatul faraji, salawat yang boleh menenangkan dan menghilangkan kita. Malah disebut oleh guru saya, kalau ada penyakit yang tidak ada ubat, salawat ini juga insya-Allah boleh memberikan kepada kita kesenangan dan ketenangan. Dan insya-Allah penyakit yang kita hadapi juga insya-Allah dengan izin Allah akan orang kata hilang. Salawatnya mungkin tuan-tuan kalau yang duk biasa ikuti saya mungkin ni dalam kelas-kelas saya, salawatnya berbunyi Allahumma salli salata jalalin وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Tang tu kita niatlah
apa kesusahan kita. Saya duk baca salawat ni setiap kali semayang berjamaah. Allahumma farrij karbana kama wa'adta. Ya Allah, Engkau lepaslah kami daripada kesusahan kami ini, daripada kebimbangan kami ini, kama wa'adta, sebagaimana yang Engkau telah janjikan. Kita niat di situ. Kalau kita sakit, niatlah di situ penyakit kita itu. Allahumma farrij karbana kama wa'adta. Kalau kita seorang, Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Kemudian kita baca ayat Quran, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Kalau kita hafal doa ni, salawat ni, bolehlah kita regukan dengan doa tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Salawat kepada Nabi, insya-Allah dia juga mempunyai hikmahnya, mempunyai berkatnya, mempunyai fadilatnya yang tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mendatangkan ketenangan pada kita, dan kita ingatlah bahawa setiap yang berlaku itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang berlaku, kita redha sahaja. Dengan keredaan itu kita akan mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha dengan sedaya upaya kita, mudah-mudahan apa yang kita bimbangi itu akan dapat kita tangani dengan baik, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk, dan mungkin ni soalan yang terakhir lah untuk kita jawab. Kita dah menghampiri 40 minit dah. Daripada Zack Zero Fish, salam Datuk, nak tanya bismillah 5 boleh tak kita amalkan? Dia dah tanya 3 kali ni, kita tak respon lagi. Kita respon mungkin ini yang terakhir, dan juga mungkin dalam rakan-rakan kita minta kepada Datuk Baba untuk baca balik amalan yang kita bagi awal tadi, dan maksud mereka minta, dan juga selawat faraji tadi ni. Sebelum tu dia tanya ni, boleh tak kita gunakan beramal dengan bismillah 5? Boleh. Bismillah 5 ini Ibnu Abbas sebut, barang sesiapa yang membacanya pagi 3 kali, petang 3 kali, insya-Allah Allah akan menghindarkan daripadanya segala kesusahan. Malah Ibnu Abbas sebut, kebakaran, kecurian, gigitan binatang bisa, dan juga gangguan jin dan syaitan. InsyaAllah. Ada orang sebut bismillah 5, tetapi ada orang sebut bismillah 4. Saya hak 5 tu tak tahulah, saya tak belajar, tapi tak apalah. Yang saya duk tahu bismillah 4 saja. Hak 5 tu pun bukan kata tak boleh, lagi elok lah. 4 dengan 5 lagi bagus, iaitu bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Itu bismillah 4 lah yang saya hafal. Hak 5 tu saya tak ingat dah hak satu lagi. Walau bagaimanapun, bismillah 5 ini elok juga kita amal pagi dan petang, di samping doa-doa yang kita sebut tadi. Jadi saya nak ulang balik doa tadi yang disebut oleh Sayyidina Uthman. Nabi sebut kat dia dengar, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah Tuhan yang
La yadurru ma'asmihi syai'un. Tuhan yang tidak dapat memberi mudarat oleh sesuatu dengan menyebut namanya. Kita sebut nama Allah, sesuatu tidak boleh bagi mudarat kepada kita. Sama ada sesuatu itu di langit maupun di bumi. Dengan berkat menyebut nama Allah, sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak dapat memberi sebarang mudarat kepada kita. Dan dialah Allah, Tuhan yang mendengar, lagi Tuhan yang maha mengetahui. Itu makna dia. Bismillahilladzi, dengan nama Allah Tuhan yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak dapat memberi mudarat dengan kita menyebut nama dia, nama Allah, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'ul alim, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi yang maha mengetahui. Jadi itu makna doa tadi, insya-Allah. Dan selawat faraji. Meminta ulang balik selawat faraji. Salatul faraji ini dia kita pun tak pernah, saya pun apabila terima daripada guru saya Dr. Ahmad Omar Hashim yang datang pada bulan 9 2018 yang lepas ni, saya pun tak pernah dengar, tapi apabila dia ijazah kepada kita, dia ambil terima daripada Al-Imam Al-Akbar Syekh Abdul Halim Mahmud, dia kata alhamdulillah setakat dia beramal, Allah hilangkan segala kesusahan dia. Dia rasa tenang hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati binurika kama ghashiyathu sahabatut tajalliyat fanazara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su' Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Kalau kita ramai, Allahumma farrij karbana kama wa'adta. Kalau kita seorang, Allahumma farrij karbi kama wa'adta, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' tu ayat Quran. Nak menyatakan bahawa Allah memang akan melayan permintaan orang yang meminta, dan dia akan melepas dan menghindarkan kita daripada segala kesusahan. Itu amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Jadi itulah dia panggil salatul faraji, iaitu salawat faraj, untuk melepaskan kita daripada segala masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yanda Datuk Badruddin di atas perkongsian amalan kepada kita. Dan saya minta maaf banyak sangat tuan-tuan soalan-soalan yang tuan-tuan ajukan, tetapi saya bersembang dengan Yanda Datuk tadi, kita nak buat live lebih kurang 40 minit. Jadi masa kita pun dah hampir 42 minit. Jadi segala persoalan tuan-tuan yang belum kita jawab, kita mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kalau diizinkan oleh Allah, masa nanti kita akan buat semula live. Cuma di sini penonton kita minta kepada Yanda Datuk untuk tulis nanti dah secara eksklusif, tulis doa-doa tu, Bismillahirrahmanirrahim tu dengan selawat tu, mereka minta untuk diuploadkan dalam Facebook, untuk mereka amalkan, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton live kita, yang share kita punya live pada malam ni. 1400 share, ada 565 setakatlah komen, dan 2100 orang yang like kita punya ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebagai penutup daripada live kita pada malam ni, kita minta Yanda Datuk untuk memimpin bacaan doa untuk kita semua, amin, pada malam ini. Dan saya minta kepada tuan-tuan, selama 13 hari ini dan seterusnya tuan-tuan, amalan-amalan yang dibagikan oleh Yanda Datuk ni kita amalkan setiap hari.
Malam ni tuan-tuan mangkit kita berdoa. Wabak ini yang beri yang mengizinkannya adalah Allah. Yang akan menyelesaikan masalah ini adalah Allah. Kita tidak ada apa. La hawla wa la quwata illa billah. Kita ikhtiar, yang menjayakan adalah Allah. Kita baca doa ni, amalkan doa ni tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita amal. Kita yakin dalam masa 13 hari ini, negara kita akan selesai di dalam menghadapi masalah coronavirus ni, insyaAllah. Sebagai penutup malam ni, saya nak mengajak tuan-tuan semua kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ayahanda Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salata jalalin. Wa sallim salama jamalin. Ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin. Waghshahu Allahumma binurika. كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان ربك رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء والبلاء والبرص والجذام وسوء المحن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والبرص والجذام وسوء المحن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والبرص والجذام وسوء المحن. اللهم أنت ربنا، أنت خلقتنا، وأنت ربنا ورب كل شيء. نعوذ بك من كل هم وحزن. اللهم إنا نعوذ بك من كل هم وحزن. اللهم إنا نعوذ بك من كل هم وحزن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih tuan-tuan. Saya harap banyak-banyak, mudah-mudahan amalan yang diberikan ini saya, tuan-tuan, kita sama-sama pakat-pakat buat tuan-tuan. Doa kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, jangan kita lekang. Malam kita
berilah masa dengan Allah, bacalah doa banyak-banyak tuan-tuan, istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Harapan kita agar Allah Ta'ala tidak berikan gelombang ketiga ini menyerang bumi Malaysia tuan-tuan. Seperti mana dikatakan tadi, gelombang yang ketiga seperti yang disebut oleh pengarah Jabatan Kesihatan Kementerian ini, Jabatan Kesihatan Malaysia mengatakan, kalau kita tidak mengambil langkah, gelombang ketiga akan menyerang kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, hentikan dengan kadar segera, angkat mudarat ini dengan kadar segera, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Tuan-tuan jaga diri, tuan-tuan jaga pergerakan, stay di rumah tuan-tuan. Saya ada di rumah saya, tuan-tuan ada di rumah tuan-tuan. 13 hari ini saya minta, saya merayu kepada tuan-tuan, berikanlah sebaik mungkin kerjasama kepada pihak berkuasa untuk kita selesaikan masalah ini dengan kadar segera. Terima kasih semua. Selamat malam. Allah Ta'ala pelihara kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.